Abdullah bin Umar radhiyallahu an meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Orang-orang Yahudi akan memerangi kalian, namun kalian akan memperoleh kemenangan ke atas mereka, sehingga batu pun berkata, 'Wahai Muslim, ada seorang Yahudi di belakangku, hapuskanlah dia.'" Sahih Muslim 2921 memberikan jaminan tambahan kepada kemenangan kita. Sementara Sahih Muslim 2922, topik utama perbincangan pula, menceritakan faktor yang menyumbang kepada kemenangan ini adalah pohon dan batu yang berbicara. Menarik, bukan? Ayo, sama-sama kita menyelami untuk mengutip maksudnya. Selain Rasul-Rasul seperti Nabi Sulaiman alaihissalam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikurniakan kebolehan yang unik untuk berkomunikasi dengan makhluk lain seperti burung, semut, dan pohon. Hadis-hadis seperti Sahih Al-Bukhari 3579 dan 3584 menunjukkan bahawa manusia biasa seperti para sahabat juga turut dikurniakan kebolehan untuk mendengar makhluk lain berbicara. Jika maksud hadis itu adalah literal, ia bermakna kempen ketenteraan itu bukan sahaja dipimpin, malah terdiri daripada orang-orang yang sangat dekat di sisi Allah Jalla Jalaluhu. Memandangkan kebolehan itu dahulu berlaku semasa zaman kenabian, terdapat kemungkinan yang besar bahawa ia akan dikurniakan pada fasa nubuwah yang akan datang. Sebagaimana dahulu ia terjadi pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kebolehan mendengar makhluk lain berbicara itu bisa berlaku semasa kembalinya Nabi Isa alaihi wassalam. Malah sebelum itu lagi, pada zaman Al-Mahdi, kerana pemerintahannya adalah fasa minhaj an-nubuwah. Namun begitu, kita tidak boleh mengetepikan kemungkinan bahawa peperangan itu bisa berlaku sebelum era Imam Mahdi dan Nabi Isa sallallahu alaihi wasallam lagi. Ketika asas tapak nubuwah dibina sebelum Al-Mahdi menyempurnakannya, jika itu adalah jalan ceritanya. Saat itu mereka sudah pun memiliki apa yang kita tiada sejak 100 tahun ini, khalifah. Dan amat penting untuk kita tidak menyalah tafsir nas-nas itu kerana ia jelas sekali menceritakan pertempuran sengit antara dua pasukan tentera, bukannya genosid. Selain itu, ia turut membayangkan bahawa perundangan Islam akan kembali dilaksanakan sepenuhnya, terutamanya dalam konteks hadis ini, hirabah, undang-undang anti keganasan yang digubal oleh Allah Ta'ala melalui ayat 33 surah Al-Maidah, yang bakal membawa keadilan yang hari ini tidak mampu diberikan kepada orang awam, warga tua, wanita, dan anak-anak kecil Palestin yang dibunuh oleh rejim Zion. Pada zaman sains dan teknologi ini, kebanyakannya termasuk orang-orang Islam yang terpengaruh dengan cara berfikir Barat, mungkin merasakan hipotesis literal ini sesuatu yang tidak masuk akal. Namun, ketahuilah, kita sedang menuju ke zaman peralihan, di mana sains hari ini tidak mampu lagi menjelaskan apa yang bakal dihadapi, di mana peristiwa seperti metamorfosis dalam fiksyen tulisan Franz Kafka akan benar-benar menjadi nyata, sebagaimana naratif Sunan Ibnu Majah 4060. Buatlah persediaan. Hadis ini sendiri menjadi alasan yang kuat untuk mengatakan peristiwa di dalamnya itu akan berlaku semasa nubuwah, atau saat asas tapaknya dibina. Ini kerana bertentangan dengan naratif Sunan Abu Dawud 4297. Musuh-musuh Islam sudah pun ditanam dengan rasa takut terhadap kita. Dan ia menunjukkan generasi pada waktu itu sudah pun bebas daripada wabak al-wahn yang memuncak pada zaman Mulkan Jabarian ini. Topeng keberanian yang dipakai oleh Yahudi akan tertanggal dan mendedahkan wajah mereka yang sebenar. Pengecut, seperti yang diterangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada ayat 14 surah Al-Hashr. Selain itu, hadis ini juga memperkukuh dakwaan bahawa kerosakan kedua itu lebih tepat untuk dikatakan berlaku pada zaman kita. Lebih-lebih lagi jika maksud pohon dan batu yang berbicara itu merujuk kepada bahasa sains dan teknologi, bentuk pembicaraan yang tidak mungkin difahami sebelum zaman kita ini.
Pemberitahuan keberadaan seseorang oleh pohon dan batu itu boleh membawa maksud penunjuk yang kita kenali pada hari ini sebagai sistem pengesanan modern yang merangkumi teknologi seperti sistem kedudukan geografi, pengecaman frekuensi radio, pengesanan haba, sistem satelit, dan lain-lain lagi. Dan bagaimana pula dengan pohon gharqad? Sebelum itu, gharqad merujuk kepada tumbuh-tumbuhan dalam genus Lycium, terutamanya Lycium shawi, yang biasanya digunakan dalam perubatan tradisional di semenanjung Arab. Pada masa ini, ia tidak mempunyai sebarang signifikan dalam agama Yahudi, kecuali disebut hanya sekali dalam Bible, dalam Book of Judges. Itu pun dalam konteks yang negatif, di mana Jotham menyamakan abang tirinya Abimelek seperti Lycium, pohon tidak berguna yang hanya boleh mendatangkan kecederaan dengan durinya. Ia juga tidak ditanam di Israel secara besar-besaran sebagaimana yang didakwa oleh sesetengah penceramah selebriti dan teoris konspirasi. Jika maksudnya adalah literal, kita tidak boleh menolak bahawa penanamannya akan berlaku juga pada masa hadapan, atau peperangan itu berlaku di lokasi lain yang dipenuhi pohon itu. Namun, jika ia adalah simbolik kepada teknologi, gharqad boleh bermaksud counter technologies atau teknologi penangkis yang menetralkan sistem pengesanan seperti teknologi gangguan signal, kaedah penyelinapan dan penyusupan, dan peralatan pengeliruan. Ia juga bisa merujuk kepada teknologi yang lebih canggih, sama ada yang sedang dibangunkan atau dijangka digunakan pada masa hadapan, seperti quantum cloaking, metamaterials, atau nanotechnology. Meskipun sudah sekian maklum bahawa al-hajaru bermaksud batu, namun ia juga biasa dijadikan metafora kepada hati manusia, seperti dalam ayat 74 surah Al-Baqarah, yang bermaksud, kemudian hatimu menjadi keras bagaikan batu, bahkan lebih keras lagi. Dan syajaru yang bermaksud pohon pula dijadikan analogi kepada kata-kata yang baik seorang insan, seperti dalam ayat 24 hingga 25 surah Ibrahim. Kalimat yang baik itu seperti pohon yang baik, akarnya teguh dan dahannya pula menjulang ke langit. Daripada dua bentuk kegunaan dalam Al-Quran ini, kita bisa melihat hadis itu melalui interpretasi simbolik kepada manusia. Berdasarkan ayat-ayat Quran itu, batu bisa mewakili orang-orang bukan Islam yang asalnya berpihak kepada Bani Israel, tetapi berpaling memberikan sokongan kepada kempen ketenteraan itu. Manakala pohon pula adalah orang-orang bukan Islam yang sentiasa mencintai keadilan, tetapi baru sahaja sedar daripada pukau propaganda yang panjang. Sebagaimana firman Allah pada ayat 54 surah Ali Imran. Mereka merancang, Allah juga merancang, dan Allah adalah sebaik-baik perancang. Tiada kuasa besar yang akan kekal selama-lamanya. Malah gergasi ekonomi juga akan tumbang apabila tiba masanya. Pengaruh yang semakin luntur adalah tanda permulaannya. Media legasi mereka sudah tidak dipercayai dan industri hiburan mereka semakin dilihat keji. Hanya gharqad, pohon yang tidak berguna itu sahaja yang masih menyokong mereka. Tik, tak,